اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وهدانا إلى طريق السلام. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وشدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Kita buka majlis kita dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati tuan imam bertugas pada malam ni, yang saya muliakan tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasa juga, marilah kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi ruang kepada kita untuk kita sama-sama membaca kitab Syarah Riyadhus Salihin. Alhamdulillah, kita sedang berada sekarang ni di bab yang ke-13. Tajuk masih lagi kita membicarakan tentang penjelasan tentang banyaknya jalan menuju kebaikan. Siapa ada kitab, tengoklah ya. Muka surat 359. Hadis yang ke-139, hadis yang ke-23 daripada tajuk penjelasan tentang banyaknya jalan menuju kebaikan. Betul tajuk tu ya? Alhamdulillah. Tajuk ni kita tinggal sikit je lagi. Tinggal 2 hadis je lagi. Lepas ni kita pindah tajuk baru. Okey tu meningkat tu ilmu tuan-tuan tu. Comel lah tu. Jadi tuan-tuan, insya-Allah hadis yang ke-13 yang ke-23 pada malam ini. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lahu ma anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru as'ama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibatin muttafaqun alaih. Ni hadis yang kita baca pada malam ni. Hadis juga menyuruh kita supaya kita melakukan kebaikan. Banyak sebenarnya hadis-hadis. Ada hadis lain yang bercerita tentang Nabi SAW menasihat kepada kita supaya kita takut dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi satu hadis. Hadis ini yang sama bunyinya, hadis riwayat Imam Al-Baihaqi
Yang ini hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi daripada Abdul Rahman bin Auf. Ada dikatakan, disebut oleh ulama dalam kitab Tanbihul Ghaf, dalam kitab Fiqh Sirah Muhammad Al-Ghazali. Dia kata hadis yang sama juga. Hadis yang sama, tapi hadis itu lengkap, dibaca oleh Nabi SAW, dan dikatakan itulah khutbah yang pertama, Jumaat yang pertama ketika Nabi sampai ke Madinah. Nabi hijrah, ya, Nabi hijrah sampai ke Madinah. Khutbah yang pertama yang Nabi baca ada kaitan dengan cerita ni, dia hampir sama. InsyaAllah kita baca lepas ni. Kita baca ni dulu, ya. Dia hampir sama saja maknanya. Hadis itu hadis yang mengatakan khutbah Jumaat Nabi yang pertama di Madinah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, hadis yang ke-30 ni hadis daripada Adi bin Hatim. Dia kata dia mendengar Nabi SAW bersabda. Aku pernah mendengar Nabi bersabda, takutlah kamu semua terhadap neraka, walaupun hanya dengan mensedekahkan separuh biji tamar saja. Ini hadis ni, ya. Dan dalam hadis dan riwayat yang lain juga daripada Imam Bukhari dan Muslim, ya, dari Adi bin Hatim juga, dia bercerita, ya, lebih panjang lagi. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah salah seorang di antara kamu melainkan akan diajak berbicara dengan Rabb-nya, dengan Allah, yang antara dirinya dengan dia iaitu Allah tidak ada penterjemah. Laisa lahu tarjuman, penterjemah. Penterjemah ni banyak tafsirnya. Ada kata bahawa pembantu kita, terjuman ni, penterjemah. Macam kita pergi ke negara lain, mesyuarat di, tak khilaf, parlimen negara lain ke mana ke, kita tak faham bahasa Perancis, ada dia punya juru bahasa, dia boleh tahu ini macam terjuman lah tu dipanggil, penterjemah, ya. Pembantu kita. Dan gitu juga kita berhadap dengan Allah Ta'ala nanti, bercakap direct depan Allah Ta'ala, tak ada tukang terjemah, tak ada siapa-siapa nak terjemah kepada kita. Lalu dikatakan bahawa kemudian dia melihat ke sebelah kanannya, dan dia lihat sebelah kanan, tak nampak apa-apa, tiada apa-apa. Tengok kanan, tak ada apa-apa, melainkan apa yang dia lihat, ma qaddama, apa-apa yang dia telah lakukan sebelum ini. Artinya yang dia lakukan semasa dia hidup dulu. Tak ada apa-apa. Dia tengok melainkan itu aja. Ya, tengok belah kanan dia, tengok apa yang dia kerjakan masa hidup kemarin. Dia pun tengok belah kiri, ya, tengok belah kiri pun gitu juga, tak nampak apa-apa, melainkan nampak apa yang kita lakukan. Maksudnya hak belah kanan tadi kita tengok, nampak antara kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, apa benda yang kita buat. Tengok ke kiri juga apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan belah kiri? Maksiat-maksiat yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian tuan-tuan, dia tengok ke hadapan, dah tengok kanan, tengok kiri, tengok ke depan. Fala yara illa an-nar tilqa'a wajhi, melainkan bila dia tengok ke depan, dia nampak neraka di hadapannya. Mata neraka itu tepat berhadapan dengan mata dia. Tengok depan, lum, api neraka selalu tepat dengan mata dia. Ni Nabi kata, fattaqun nar. Sebab itu kata Rasulullah SAW, ya, hendaklah kamu takut kepada neraka, berasa bimbang kepada neraka. Bila bimbang pada neraka ni, kita sentiasa buat kebaikan. Walaupun Nabi kata walau bisyikhi tamrah, bersedekahlah walaupun secebis, sikit daripada tamar pun sedekahlah. Mana sikit tu nak katakan tak payah sebiji lah. Kita ada tamar sebiji, belah dua, awak ambil separuh, saya ambil separuh, sedekah juga separuhnya, ya. Kalau tak boleh juga, tamar pun tak ada, benda pun tak ada, apa-apa ada pada kita. Yang ada, tak adalah makanan, tak ada barang nak sedekah. Faman lam yajid
Kalau tak ada, babi kalimatin thayyibah. Memada. Kamu boleh buat kebaikan dengan bercakap yang thayyibah, cakap yang baik, kata-kata yang baik. Ini satu hadis. Banyak hadis-hadis yang bercerita tentang ini. Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, sebab itu Nabi SAW berpesan, fattaqun nar. Kita kena takut pada neraka. Kita terbalik, berani pada neraka. Kan? Berani pada neraka dia biasa. Sebut neraka, ada orang takut? Tak ada. Tak takut lah. Jangan buat tu neraka tu. Masuk neraka. Sengih jadi. Tak apalah, tak ada neraka-neraka lah. Asal keramai tak apa, jangan saya seorang. Gitu je lah. Dia kira mudah saja. Tak berasa takut dengan neraka Allah Ta'ala. Beza dengan para sahabat. Para sahabat kita cerita dah minggu lepas. Takut para sahabat sampai gitulah sekali. Buat dosa ni bimbang, takut, habis takut. Tersangat-sangat takut bila buat dosa. Kenapa? Dosa melambangkan api neraka. Itu satu hadis. Sebelum saya huraikan, saya baca hadis yang kedua pula. Sebab itu ada pendapat ulama, dia kata hadis ini adalah juga yang Nabi baca. Ketika mana arti yang Nabi sebut balik. Bukan Nabi baca, Nabi sebut. Kita tahu dah khutbah Nabi ni, saya dah cerita dah dulu. Nabi berkhutbah, bukan baca khutbah. Ingat ya? Kita baca khutbah. Baca teks. Nabi tidak, dia berkhutbah. Dia baca khutbah dengan suara yang lantang. Kalau hak semangat tu nampak semangatnya. Kata sahabat siapa merah muka Nabi bila baca khutbah. Nabi berkhutbah. Khutbah ini kata ulama, ketika Nabi sampai ke Madinah. Nabi sampai ke Madinah ni tuan-tuan, dia bukan terus saja pergi buat Masjid Nabawi, tidak. Dia baca khutbah ini di mana tempatnya? Di masjid yang dia baru-baru sampai. Namanya Masjid Quba sekarang ni. Masjid Quba. Kalau tuan-tuan ada rezeki pergi umrah, pergi Mekah nanti, pergilah ke Masjid Quba. Semayang 2 rakaat, ambil air semayang tempat tuan-tuan, pergi semayang jemaah semayang sunat di Masjid Quba, tuan dapat pahala macam 7 kali haji. Macam haji. Baik, Nabi sampai ke Madinah, lalu kebetulan hari Jumaat, pada Jumaat yang berikutnya Nabi pun baca khutbah. Sama je saya nak bacakan hadis untuk renung tuan-tuan. Nabi kata amma ba'du. Amma ba'du ni kita ambil pada tengah khutbah lah. Tak payah bacalah kan alhamdulillah tu tak payah baca. Ambil tengah saja. Amma ba'du. Nabi sebut ayyuhan nas faqaddimu li anfusikum. Nabi sebut wahai manusia. Manusia itu siapa? Manusia itu ialah orang-orang Madinah, orang-orang Muhajirin, orang-orang Ansar pada ketika itu. Yang semayang jemaat bersama Rasulullah. Nabi kata ayyuhan nas faqaddimu li anfusikum. Buatlah kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqaddimu li anfusikum, buatlah kebaikan untuk keselamatan diri kamu. Buat kebaikan, apa-apa kebaikan. Pesan Nabi. Jangan buat maksiat, dia suruh buat kebaikan. Beritahu pada ketika dia sampai ke Madinah. Memang dah orang-orang Madinah ni tuan-tuan berminat dengan Rasulullah. Dalam sirah dia kata masa Nabi nak berangkat pergi tu, orang tunggu punya ramai tepi jalan. Nabi berjalan berdua dengan Abu Bakar, jalan berdua. Bila dia berjalan berdua dengan Abu Bakar, ramai orang nak tengok mana ni Muhammad, tak kenal. Tak kenal. Sebab Abu Bakar dengan Muhammad dia tak tahu. Sebab sebelum ni tak ada orang pernah tengok muka Nabi. Dalam sirah Ibnu Ishaq dia kata, keluar semua lelaki, perempuan semua keluar. Sampai orang perempuan ni nak tengoknya Nabi, naik atas atap. Main-main. Naik atas atap. Bukan atap macam kita ni. Atap kita ni bukan ke bawah roboh. Dia atap orang Arab, rumah orang Arab tu dia flat je. Kan? Dia gitu, dia panggil sutuh atap ni. Dia gitu je. Dia tak ada bumbung, tak ada benda. Hujan jarang sekali. Duduk atas. Nak tengok, nak kenal mana Muhammad. Sampai gitu sekali. Tak usah ceritalah, nak buat kebaikan ni memang tak ada kerja lain lah. Maklum Nabi baru sampai. Nabi pesan, Nabi kata ayyuhan nas faqaddimu li anfusikum. Hendaklah kamu buat kebaikan, kamu buat kebajikan. Jangan tak buat kebajikan. Ta'allamannallahu, dan kamu sendiri tahu bahawa Allah Ta'ala itu la yas'uqanna ahadukum, bahawa kamu tahu Allah pasti mematikan kamu.
Mana kita buat kebaikan ini bukan bekal untuk hidup. Kalau buat kebaikan untuk hidup, tak ada makna. Buat baik untuk dipuji masa hidup, tak ada guna tu. Itu nama riak. Niat kita buat bekal ni, buat kebaikan ni untuk mati. Sebab atas dunia ni, kita buat kebaikan untuk hidup tak banyak sangat bekal atas gunanya. Gunanya untuk mati. Kata Nabi SAW, la yas'uqanna ahadukum. Kamu tahu bahawa Allah Ta'ala pasti mematikan kamu. Nun itu litaukid nama. Sebab itu kamu kena buat kebajikan. Makna mafhum mukhalafahnya, orang-orang yang tidak mau buat kebajikan tu, bahawa macam dia tak percaya dia tu akan mati. Seolah lagi tu. Dia buat maksiat macam tak mati, kata orang. Ya, macam tak mati. Jadi kita buat kebaikan untuk bekal mati nanti. Dan bila kamu mati, kata Nabi SAW, summa la da'anna ghanamatan laharat. Bila kamu mati nanti, kata Nabi, tinggallah kambing-kambing yang kamu mengembala. Kamu buat kebaikan sekarang, bekal untuk hidup kamu. Buat kebaikan sekarang, bekal untuk mati kamu. Kenapa? Bila kamu mati, kambing kamu, hak kamu pelihara tu, hak kamu ternak tu, akan kamu tinggal. Cerita kambing. Ngapa Nabi tak cerita benda lain? Rumah, kebun kelapa sawit, bot 60 kuasa kuda. Tak cerita, speedboat tak cakap. Sebab kambing tu kira yang biasalah pada ketika itu. Kan? Pengembala kambing apa? Alah, pengembala kambing apa harta ada sangat kan pada ketika tu. Nak cerita kan? Mana kita sekarang bukan setakat kambing yang ada, lebih pada kambing lagi kita ada. Kamu akan tinggalkan kambing yang kamu gembala tu. Ya? Dan Nabi sambung macam kita tengok dalam hadis ni tadi, Nabi kata, "Summa la yaqulanna lahu rabbuh." Lalu nanti kata Nabi, Tuhan kamu akan bertanya pada kamu, Tuhan kamu akan cakap pada kamu. Bila kamu beradab dengan Tuhan kamu nanti, Tuhan akan tanya kamu. Tuhan tanya. Ketika itu laisa lahu tarjuman, macam kita kata tadi. Tak ada siapa di sebelah kita, tak ada siapa menolong kita. Kan kita tuan-tuan bila kita takut, segan nak pergi seorang, kita ajak kawan, betul tak? Tuan nak pergi pejabat tanah dan jumpa DO contoh. Bawa kawan lah. Kalau kawan kena DO tu lagi kelas. Dia kenal, sign je lah kan. Ni kita tak ada siapa. Berhadap dengan Allah yang maha kaya, yang maha agung, yang maha berkuasa, yang kita memang takut, yang kita memang bimbang. Berhadap dengan Tuhan, tak ada siapa teman kita. Tuan-tuan, kalau kita pergi jumpa orang besar, tak ada siapa yang kita kenal, gementar tuan-tuan. Nak masuk tu ketar dah. Terai tak percaya. Tuan pergi ngadak sultan, seorang-seorang diri, tak ada siapa nak cakap. Ngeri kalau berdua tak sikit. Kita seorang, tak ada siapa, kata Nabi SAW, ya, yang apa ni, yang tukang nak terjemah kepada kita. Tak ada siapa yang perantara kepada kita, ya, tak ada siapa teman kita, kawan kita. Wala hajibun. Kamu berhadap dengan Allah itu tidak ada hijab. Ada hijab, okey lagi. Ni balik tabir ni, hijab ni, tabir ni. Katakanlah hak belakang tabir cakap dengan luar tabir, tak ada apa-apa, tak risau sangat. Dia cakap dengan kita gini, entah-entah dia baring je tidur. Dia pun tidur relax je. Kita ingat dia duduk molek, rupa dia baring je. Apa khabar awak? Sihat. Tu kan hujan-hujan tak sejuk ke? Contoh gitu. Haji Wahab je sejuknya. Jadi gitu tuan-tuan. Ni dengan Allah Ta'ala ni tak ada hijab. Direct, depan-depan Allah Ta'ala. Tapi jangan tanya Allah macam mana rupa. Itu bukan kerja kita. Allah nanti bercakap dengan kita. Dengan Nabi Musa dulu Allah cakap dah. Fakallamallahu Musa taklima. Allah bercakap dah dengan Musa itu dengan sebenar-benar cakap. Cakap macam mana tak payah tanya. Cakap pakai mulut ke? Pakai tip ke? Tidak. Allah mana boleh sama kan? Kalau sama bukan Allah. Sebab Allah tu laisa kamitsli syai'. Dia tak boleh serupa dengan apa-apa sekalipun. Hari kita nak bayang kita beradab dengan Allah Ta'ala, beradab dengan sultan, bukan. Beradab dengan raja, bukan. Beradab dengan menteri besar, bukan. Beradab dengan siapa? Beradab dengan Allah. Macam mana? Wallahu a'lam, tak dapat nak bayangkan. Tetapi sifat Allah itu yang maha perkasa,
yang maha gagah, yang maha membalas. Ini tuan-tuan. Ketika itu tuan-tuan kata Nabi SAW tidak ada hijab. Ya, wala hajibun yahjubuhu dunahu. Tidak ada hijab untuk melindungi kita, tak ada. Direct dengan Allah Taala. Lagi berdebar, lagi takut tuan-tuan. Antara soalan Allah Taala masa dia bertemu dengan kita tu nanti. Ya? Apa Allah tanya kita? Nabi sebut dalam khutbah dia, kata Nabi, Allah tanya soalan pertama. Allah kata, alam ya'tika rasuli, tidakkah aku telah datangkan kepada kamu rasul? Ni Allah katanya kita, hei manusia, tidakkah aku datang pada kamu rasul? Faballaghaka, yang menyampaikan ajaran pada kamu. Ditanya kita, nak jawab mana? Tak terjawablah kalau kita tak buat apa yang Rasul suruh, tak ikut sunnah Nabi, tak ada. Sedangkan kita tuan-tuan, bila Allah kata gitu, tidak kau hantar apa ni, aku datangkan kepada kamu Rasul, dia menyampaikan kepada kamu macam mana yang kamu buat, penerimaan kamu macam mana terhadap Rasul. Ni kita baca hadis Nabi ni. Ni kita tanda kita terima Rasul ni tuan-tuan. Lepas itu kita baca hadis, kita terima dia. Macam kita tuan-tuan, kita minat dengan penyanyi. Penyanyi benda tuan-tuan minat, cakap apa? Sebutlah kata penyanyi Jamal Abdullah. Dapat Datuk Jamal Abdullah. Kita minat. Saya pun minat juga. Itu kan? Kita minat kan? Kita minat dengan dia, lagu dia di mulut aja. Nah, lagu di mulut sebab kita minat dengan dia. Kan? Sebut lagu apa, kita pun boleh sebut. Nyanyikan sebuah lagu Jamal Abdullah, kita pun nyanyi lagu Azura contohnya. Gerti sampai habis sebab kita minat dengan dia. Begitu dengan Nabi. Tanda kita minat dengan Nabi, hadis Nabi ada di mulut kita. Ada sebab kita minat dia. Kita tanda minat. Tuan minat siapa? Minat P. Ramlee, lagu P. Ramlee semua dia hafal. Start daripada filem Penarik Beca pada tahun 19 berapa tak tahu, sampai filem terakhir sekali Dr. Rosdi. Tahu ustaz. Ya, kena study lah ceramah kan. Contohnya habis lepas tu dia mati, hafal semua sebab kita minat dengan dia. Dengan Nabi kita tahu, ni Nabi kata, ni Nabi kata gini, ni hadis Nabi. Allah tanya, tidakkah aku datang pada kamu Rasul, yang mana Rasul itu menyampaikan apa aku suruh sampai. Satu. Guna kita nak jawab. Tak ada tukang tarjuman. Kalau ada, jawablah. Kalau ada sebelah kita, jawab. Kan? Tu dah tanya tu, jawablah. Tak ada nak ngabau gitu. Tak ada siapa-siapa. Allah tanya lagi. Ya. Wa ataituka malan. Tidakkah dulu atas dunia aku beri harta pada kamu? Allah tanya. Ketika beranak, aku beri harta. Banyaklah harta kita tuan-tuan. Pokok kuini 60 pokok sekarang ni. Ya. Pelancu kanam 20 pokok. Semua ada belaka. Tidak aku beri harta pada kamu dengan harta-harta yang banyak. Allah tanya harta. Yang ketiga, Allah Ta'ala kata, wa afdaltu alaika. Tidakkah juga atas dunia dulu aku beri kepada kamu pangkat-pangkat, kedudukan. Inilah, aku hantar Rasul pada kamu, ya, dan aku suruh Nabi menyampaikan. Yang kedua, aku beri harta pada kamu, kamu ambil harta aku. Yang ketiga, aku beri pangkat pada kamu, jadi terhormat kamu kerana pangkat-pangkat yang aku beri pada kamu. Allah Ta'ala tanya gitu tuan-tuan. Fama qaddamta li nafsika. Apa kata Allah SWT yang kamu buat dengan ajaran Rasul, dengan harta aku beri pada kamu, dengan pangkat aku beri pada kamu? Fama qaddamta li nafsika. Apa yang kamu buat untuk menyelamatkan kamu hadapi neraka ni? Cerita. Payah nak jawab tu. Nampak mudah dengan harta Allah beri. Benda harta itu untuk menyelamatkan kita daripada masuk neraka Allah Ta'ala dengan harta yang ada. Kadang-kadang harta yang banyak pada kita menjadikan kita bukan menyelamatkan diri kita pada neraka dah. Dengan harta yang banyak kadang-kadang mencampakkan lagi kita ke dalam neraka. Iyalah, harta banyak, kita kaya,
Paling-paling tidak kena pasang ya, perempuan simpanan 2-3 orang. Kaya punya pasal. Nikah bini tak beri. Orang sama sekarang nikah, jangan abang jangan nikah. Pasal perempuan no problem tak masalah tu abang. Kebah jelah. Dia kaya. Tengok ya. Jadi sugar daddy kau orang panggil itu sugar daddy. Ayah gula. Ayah gula ni bukan kena kencing manis dah. Hanya pelik pula. Sugar daddy. Ni kencing manis punya dah. Sugar daddy ni ada perempuan-perempuan simpan dan bagai-bagai. Kan kita baca surat khabar yang banyak di Kuala Lumpur sekarang, ramai pelajar-pelajar wanita IPT yang menjadi perempuan simpanan kepada sugar daddy ni dekat universiti. Pakai kereta mahal-mahal pergi kuliah, bergaya habis rang, semat. Dan surat khabar lah cerita, kita tak tahu tu. Tak ada kita mengejar mencarinya. Dia kata ramai yang berlaku. Ada simpan gitu. Ramai. Kaya, harta banyak. Harta. Memanglah harta ni kepuasan. Allah Taala kata dengan harta tu, apa benda yang kamu guna untuk menyelamatkan di kampung neraka?